Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, bersama lagi dengan Cikgu K. Kita masih lagi dalam tajuk tukar unit masa. Kali ini melibatkan unit tahun dan abad. Okey, jadi macam sama dengan sebelum-sebelum ni, kalau kita nak tukar unit dalam masa ni, yang paling penting sekali adalah perkaitan antara unit-unit tersebut. Okey, jadi sekarang ni kita tengok dulu apa kaitan antara tahun dan abad. Okey, jadi dalam satu abad kita ada 100 tahun. Okey, nilai yang sama tapi cara penulisan yang berbeza. Kalau dia kata 100 tahun ni samalah dengan satu abad, ataupun kalau dituliskan satu abad samalah juga nilainya dengan 100 tahun. Okey, jadi macam biasa sekiranya kita nak menukarkan unit yang lebih besar kepada unit yang lebih kecil, kita akan menggunakan operasi darab. Okey, tapi nak darab berapa? Sebab itu cikgu kata tadi, kita kena tahu perkaitan. Jadi kalau dia kata kaitannya adalah 100, maka kita akan darabkan dengan 100. Okey, begitu juga sebaliknya. Kalau kita nak tukarkan tahun kepada abad, kita akan bahagi 100. Okey, jadi kalau kita tahu perkaitan ini, bagilah soalan macam mana pun, jalan kerjanya tetap sama. Okey, sama ada darab 100 ataupun bahagi 100. Okey, kita cuba tengok contoh soalan yang boleh ditanya. Okey, katalah 21 abad ditanyakan dalam unit tahun. Okey, jadi tadi kita dah tengok dah, untuk menukarkan abad kepada tahun, kita kena darab 100. Okey, jadi kita ambil sahaja apa yang soalan berikan. Contoh dekat sini 21 lah. Okey, jadi kita akan ambil 21, kita darabkan dengan 100. Yang ini terpulang kepada kamu sama ada nak gunakan cara bentuk lazim ataupun kalau cikgu lebih suka cara anak panah lah. Sebab itu lebih cepat, lebih mudah kan. Tapi terpulang. Tengok cara yang kamu paling selesa untuk gunakan. Okey, jadi kalau kat sini cikgu gunakan cara anak panah ataupun cara arrow. Jadi pastikan kita ada titik dulu. Kemudian tengok 100 ada 2 sifar. Jadi kita kena gerakkan ke sebelah kanan. Sebanyak 2 tempat. Okey, jadi alright, titik dah berubah. Untuk bahagian darab dan satu ni kita gantikan dengan sifar untuk mendapatkan jawapan 2100 tahun. Okey, seterusnya kita cuba tengok kalau melibatkan 2 unit. Tapi jawapan dia nak dalam 1 unit sahaja. Okey, contoh 3 abad 4 tahun tapi jawapan minta dalam bentuk tahun sahaja. Jadi kita tengoklah antara 3 abad dengan 4 tahun ni yang mana kita kena ubah unit dia. Jadi kalau kamu tengok 4 tahun ni kita tak boleh usik sebab unit dia sama dengan jawapan. Jadi kita hold dulu. Yang kita kena ubah adalah 3 abad. Okey, jadi 3 abad kita akan darabkan dengan 100. Okey, jadi kat sini pun kalau kamu tak nak guna bentuk lazim ke, kamu tak nak guna bentuk anak panah ke, cara anak panah ke, 3 darab 100 pun kita boleh kira dalam kepala je kan. Okey, jadi kita akan kira dulu untuk 3 darab 100 dan kita akan dapat 300 tahun. Okey, jadi 300 tahun ni bukan jawapan akhir sebab kita masih ada lagi 4 tahun ekstra dekat sini. Jadi apa nak buat? Kita jumlahkan dengan jawapan yang kita dapat daripada 3 abad tadi. Okey, jadi 300 tahun kita tambahkan sahaja dengan 4 sebab unit dia dah sama. 4 ni pun dalam tahun, 300 ni pun dalam bentuk tahun. Jadi kita boleh jumlahkan sahaja untuk dapatkan 304 tahun sebagai jawapan akhir. Okey, contoh lagi satu. 8 abad 65 tahun, jawapan nak dalam bentuk tahun sahaja. Jadi kalau dah memang dalam tahun, kita hold dulu. Kita jangan usik dulu, kita cuma tukarkan dulu 8 abad ini menjadi tahun. Okey, dengan cara darab 100. Okey, jadi gunalah cara apa yang kamu selesa ataupun kalau kata kamu boleh kira dalam kepala sahaja pun lagi bagus kan? Okey, tapi kalau kata nak tunjukkan jalan kerja, buatlah sedikit jalan kerja. Okey, jadi 8 abad kita dah dapat 800 tahun. Bila kedua-duanya dah menjadi unit yang sama, jadi kita boleh jumlahkan sahaja dengan 65 tahun yang kita tak usik tadi. Okey, jadi sekarang kita usiklah 65 tahun tu. Okey, kita tambahkan dengan 800 tahun untuk dapatkan
jawapan akhirnya 865 tahun. Okey, kalau terbalik pula macam mana? Daripada unit yang kecil tahun, kita nak ubahkan kepada abad, unit yang lebih besar. Okey, jadi tadi kita dah belajar dah, untuk nak tukarkan tahun kepada abad, kita kena bahagi 100. Okey, jadi yang ini pun sama juga. Kalau kamu rasa kamu selesa dengan cara bentuk lazim, silakan. Ataupun kalau cikgu tunjukkan cara anak panah lah. Okey, jadi kalau bahagi kita akan gerakkan titik sebanyak 2 tempat ke sebelah kiri. Jadi selepas titik ini kita boleh abaikan. Jadi jawapan dia kita cuma ambil yang sebelum titik ni lah. Alright, untuk dapatkan 4 abad. Jadi kalau kamu gunakan cara bentuk lazim pun tak ada masalah. Kamu tetap akan dapat 4 abad juga. Okey, kita tengok kalau dia nak jawapan dalam 2 unit. Okey, bukan 2 unit yang berbeza Dalam satu jawapan tu dia ada 2 unit. Okey, maksudnya 920 tahun ni dia nak dalam abad dan tahun. Okey, jadi dekat sini kita ada 2 cara. Pertama, cikgu akan tunjukkan cara anak panah dulu. Okey, katalah cikgu nak guna cara arrow. Jalan kerjanya tetap sama, bahagi 100. Jadi kita letakkan dulu titik perpuluhan dia. Kemudian kita tengok bilangan sifar. Kita gerakkan titik ke sebelah kiri sebanyak 2 tempat. Okey, jadi sekarang ni kita nak tengok macam mana kita nak tuliskan jawapan. Baik, untuk sebelum titik. Kalau kamu tengok yang 9 ni, 9 ini adalah dalam bentuk unit yang lebih besar. Jadi kita akan dapat 9 abad. Okey, dan untuk selepas titik. Jadi selepas titik ni kamu janganlah abaikan sifar yang dekat belakang ni. Okey, kita kena ambil semua sekali. Okey, jadi 20 ni, 2 sifar ni adalah dalam bentuk tahun. Okey, jadi jawapannya adalah 9 abad 20 tahun. Okey, itu cara yang pertama. Kalau kata kamu tak selesa dengan cara ini, kita boleh gunakan cara yang biasa. Maksudnya bentuk lazim. Jadi kita ambillah 920 tahun, kita bahagikan dengan 100. Pastikan kamu tahu sifir 100. Sifir 100 sangat mudah ya. Dalam kepala pun kita boleh kira. Okay, jadi kita tengok 9 tak cukup, 92 pun tak cukup. 920 yang paling hampir adalah 900. Jadi kita ambil hasil bahaginya sebagai 9. Kita tolak dulu 900 dan dapatkan baki sebanyak 20. Okey, jadi yang ini macam yang cikgu pernah terangkan dalam video sebelum ini, kamu tak perlulah nak sambung sampai habis. Okey, maksudnya nak kena letak titik perpuluhan, letak pula sifar, turun lagi sifar, tu tak payah. Okey, itu kalau dia nak jawapan dalam abad sahaja. Okey, tapi bila dia nak dalam tahun, maksudnya kita kena stop dekat sini. Jadi macam mana kita nak tuliskan unit? Hasil bahagi akan menjadi unit yang besar, iaitu abad, dan baki kita akan menjadi unit yang kecil, iaitu tahun. Okey, jadi untuk jalan kerja ini jawapannya sama macam tadi, 9 abad 20 tahun. Okey, jadi terpulanglah pada kamu nak gunakan cara yang mana. Baik, cikgu tunjuk lagi satu contoh menggunakan 2 cara tadi. Jadi yang pertama kita nak tengok cara arrow ataupun cara anak panah. So kita ambil 567 bahagi 100. Pastikan ada titik. Okay, kita tengok sifar ada 2. Jadi kita kena langkaukan titik itu ke belakang sebanyak 2 tempat. Alright, bila dah jadi macam ni, untuk nak tuliskan abad dan tahun, kita ambil dulu yang sebelum titik sebagai unit yang besar, iaitu abad, dan selepas titik 67 tu kita ambilkan sebagai unit yang lebih kecil. Okey, jadi jawapan akhir kita adalah 5 abad 67 tahun. Baik, soalan yang sama, kita cuba gunakan cara bentuk lazim. Okey, jadi kita ambil jalan kerja dia tetap sama, bahagi 100. Okey, tapi kali ni kita gunakan jalan kerja yang panjang lah. Okey, pastikan sifir ada. 5 tak cukup, 56 tak cukup, 567 paling hampir adalah 500. Jadi kita ambil 5 sebagai jawapan, tolak 500 dan bakinya adalah 67. Okey, jadi dekat sini macam mana kita nak keluarkan jawapan kita? Okey, hasil bahagi, maknanya jawapan lah. Hasil bahagi adalah dalam bentuk abad dan
67 baki tu dalam bentuk tahun. Okey, jadi jawapan kita adalah sama macam tadi, 5 abad 67 tahun. Okey, selesai topik hari ini. Cikgu harap kamu boleh faham dengan apa yang cikgu ajarkan tadi. Jadi ingat sahaja, untuk kita tukarkan unit, yang paling-paling penting adalah kita tahu perkaitan antara kedua-dua unit yang kita nak tukar tu. Okey, kalau kita dah dapat kaitan dia, maknanya bagilah macam mana pun soalan, jalan kerjanya kita dah tahu. Jadi senang, mudah untuk kita nak selesaikan. Okey, jadi cikgu rasa kita berhenti dekat sini. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.